morning. So for today we're going to move to chapter 7 coordinates. So this is the first notes. Okay, you can refer to your textbooks page 123. Okay, 7.1 right now. The topic is distance in a Cartesian coordinate system. Okay, so this is the first lah yang kita akan belajar. So 7.1, okay, mula kita akan belajar distance dulu. Okay, ada diagram di sini. So diagram dia cakap AB is a short distance, okay, without going through C. Okay, dia kata AB ni short distance tanpa melalui C. Means kan, awak tengok sini So AB is here. Okay, so from A to B okay, let's say you're going through from A to B. Ini jalan panjang. Dia akan pergi ke C, kemudian dia pergi ke B. Ini jalan panjang, tapi shortcut dia kata kat sini shortcut dia direct. So dia lagi pendek kan. Kalau from here B, A go to B melalui jalan yang ni, dia akan jadi pendek lah kan. So ada jalan pendek, tapi bila awak tengok sini kan, it's a triangle with 90 degree kan, sudut dekat sini. Right angle lah. Okay, ini right angle kan, sudut tepat 90 darjah. So this is right angle. Jadi bila dia ada right angle dan dia ialah triangle, awak kena guna apa? Untuk menyelesaikan masalah tu kita guna Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, awak guna Pythagoras theorem. So awak dah tahu kan, okay, kalau dia segitiga kita mesti guna Pythagoras lah kalau kita nak shortcut ni AB ni kan. Kalau kita tulis dia akan jadi macam ni. Sini C kan, sini A kan, sini B kan. So C squared equals to the sum of A squared plus B squared. Ini square root of lah. Okay, ini out of familiar kan, jadi ini tak ada masalah lah. Okay, so next slide. Okay, example 1. Okay, ini mengenal pasti determine the distance between 2 points. Kita kena tengok jarak dia ni. Dia selari dengan pasti mana. Okay, kalau macam ni, kedudukan dia ni A, yang sama ialah X. X dia negative 1. Okay, so kita akan kira distance untuk yang Y lah, yang ni, Y exit. Okay, kita akan kira distance untuk Y because dia punya X kan static. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why jawapan dia 6 units. Kalau ukuran tu garisan tu dalam cm ke, means bukan graf lah, dia bagi lukisan awak kena gunalah cm ke m ke, depends on the unit. Tapi since yang ni graf, kita ukur dalam units. Okay, okay, so macam ni sama juga. Ni sama juga. So yang ni pula yang static ialah x, y equals to 4. So yang ni pula y equals to 4. Jadi y dia tak bergerak. Okay, yang kita mencari perbezaan x dia lah, on the x axis lah. Y tak bergerak, jadi kita tak boleh cari distance untuk y. I'm talking about a straight line. Okay, ini bukan segitiga, ni straight line. Okay, jadi kalau straight line senang nak kira. Kita cuma kira dia punya beza kotak. Okay, I'm going to ask you a question. Dalam question yang ni, yang B ni, kenapa dia punya kotak ni kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan dia 30. Kenapa kotak dia 6 tapi jawapan 30? Give me the reason. Satu kotak 5 unit. Yes, right. Okay, yang lain okay tak? Satu kotak 5 unit. So dia depends pula jarak antara setiap satu kotak tu. Yang ni 5, ni 5. Ini 5, 10, 15. So nak kira total ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kena darab dengan 5. Okay, hope you be able to understand lah. Samalah bawah ni pun. Ini 4 tapi dia darab dengan 10. Satu kotak 10. Okay, 10 unit lah. Right now kita looking forward untuk Y exit.
So y ni, y exit ni dia ada jarak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 times with 2 sebab jarak setiap kotak 2. Okay, now next. The formula if the distance between two point on a plane. Okay, ini dia cerita pasal formula dia. So formula dia akan ingat macam ni lah. So ini yang the same is the y coordinate lah. Okay, same y coordinate. Bermakna y coordinate tu tak bergerak lah. Jadi kita akan kira distance untuk x. Awak boleh buat x2 minus x1 ataupun x1 minus x2. Boleh juga. Okay. Jadi kalau dia punya, okay, lagi satu situation where the x is the same coordinate. Untuk yang nombor 2, x kita tak kira sebab x ni kat sini kan. Kita tak kira. So kita kira untuk y. Okay. y2 minus y1. Atau awak boleh juga ambil y1 minus y2. Boleh juga. Okay. Awak kena kira antara dua ni lah. Kan. Next slide. Okay, example tu. Ni cerita yang nota ni lah. Tadi nota kan, sekarang example dia. So awak kena tengok lah dia punya distance tu macam mana. Dalam case macam ni, yang mana yang the same? Y ke X? Y. Ini Y exit Y exit is the same, jadi kita tak usik Y. Kita akan kira untuk X. Kita akan kira untuk X. X2 minus X1. Kita tak usik Y sebab Y dia sama. Sekarang kita nak tolak antara dua ni dia sama kan. Okay, so kita tolak yang beza nombor yang beza tu kita tolak. So untuk yang case B, apa yang sama? X exit lah kan. The 0 is the same value, jadi mestilah X2 same. Okay. Jadi bila X same, dia same value, kita akan kira untuk Y lah. Okay. Kita akan kira ni Y. Y2 minus Y1. Okay, kita try satu Let's say teacher tukar. Ni Y2 tolak Y1 kan. So yang ni dia kira Y2 yang mana dia kira? Y2. Dia kira Y2 minus Y1. Mana yang ni dia kira Y2. Yang ni dia kira Y1. Sebab dia tulis ni 1 tolak minus negative 2. 1 minus negative 2. So 1 is your Y1. Okay, I'm going to try Y1 minus Y2. So kita akan ambil Y1 negative 2 minus dengan 1. So you get negative 3. So kita kira unit kan. Kita kira unit. So negatif ni kita tak ambil kira lah. Okay, kalau kita kira unit, kita nak kira bilangan kotak dia je kan. Yang ni kita tak ambil kira lah. So dia equals to 3 units. Negatif 3 tu menunjukkan dia songsang je, dia naik ke di bawah ke, tapi bilangan unit dia tetap 3. So samalah awak tolak mana-mana side. So example 3. Okay, yang ni dia suruh cari yang ni. Dia suruh cari yang dia missing one. Okay, yang A ni missing dia Y. Yang B ni missing dia X. X minus 1 equals to 4. Y minus 3 equals to 5. Mana dia dapat ni? Teacher, may I add something? Aha. How do I make sure about the coordinates that are supposed to be Y1 and Y2? Because sometimes I get confused because B can be Y1 sometimes and A can be Y2. Yes. You can change. You can identify that one by yourself lah. Awak boleh letak sini Y1, sini Y2, atau awak boleh letak sini Y2, sini Y1. It's going to be a partner. Kalau awak letak yang depan tu X1, let's say yang ni Y1, Y2, ini akan jadi X2 automatic. Kalau yang second set tu awak letak Y1, ini akan jadi X1 automatic. Dia akan sama set. Dalam kes macam ni awak tengok. So dia letak 1 tu ialah 1, dia letak yang ni dulu. Dia tulis yang ni kan. Dia tulis Y2 tolak Y1 kan. Kenapa dia buat Y2 tolak Y1? Sebab dia nak nombor tu positif. Dia nak nombor tu positif. So dapat nombor 3 positif. So positif
okey lah dia ambil nombor besar tolak nombor kecil lah maksudnya. Maksud kita dia ambil yang besar tolak yang kecil. So bila besar tolak kecil dia akan dapat positif. Okay, kita boleh buat macam ni. Tapi since kita boleh buat Y2 tolak Y1 tolak Y2 juga boleh. Tapi bila kita pilih jawapan, kita kena tahulah ni kira unit. Kira unit means macam ni. Ada 3 box, kita kira jarak 1, 2, 3. Jadi kita tak guna dah negatif dia tu. Tu je beza dia. So sekiranya yang depan ni awak letak sebab dia ambil yang besar kan. So dia pilih yang 1 ni jadi Y2. Sini teacher punya cursor kat sini. Kalau dia ambil yang ni Y2, yang belakang akan jadi Y1 lah. So pasangan dia X2. So depan ni dia dah set 2, set yang kedua yang depan tu. Yang belakang tu set yang pertama. Okay, kita jangan letak macam ni je. Kita jangan buat X1, Y2. Yang tu cannot. Pasangan X dengan Y dia mesti sama. Untuk kes yang kat bawah ni tadi, ni lah. Okay, dia kira dia punya kedudukan ni, coordinates dia. So, X dia, Y, X minus 1 kan. 4 units tu, 4 units tu here lah, 4 units. Ini 4 units kan. So, jarak yang satu ni. Ini X. Ni X1, X equals to 1 kat sini. Awak ada beberapa cara nak cari. Kita boleh tambah. Let's say yang ni 1, awak dah ada 1. So dia punya unit 4, awak plus dengan 4 units. Lepas tu dia dapat 5 lah. Secara logiknya, koordinat dekat sini awak akan dapat 5 lah. Bila awak tambah sebab dia start dengan 1. Awak boleh lukis koordinat. Okay, ataupun awak kira. Dia kira. X minus 1 equals to 4 unit. Sebab dia tolak lah. Sini kita tahu X. Sini kita tahu 1. Kita tahu jarak dia 4. So dia buat lah X. Dia buat satu max punya equation tau. Dia max punya equation. So dia buat X minus 1 equals to 4. Betul lah. X ni kan depan. X is bigger than 1 lah. Sebab X tu koordinat dia ke sana. So sini 1. Sini mesti 0. So X tu mesti nilai dia bigger than 1. That's why dia boleh buat X minus 1 equals to 4. Lepas tu dia solve. So dia dapat 5. Kalau awak nak lagi senang, awak lukis je lah. Lukis koordinat dia. So awak boleh buat macam ni. 1 plus 4 equals to 5. You still get the same answer. Okay tak slide ni? Teacher tak explain yang Y sebab Y pun sama. Dia guna 5 unit juga. Cara dia sama. Boleh faham tak distance? Sebab teacher nak move to the next slide. Boleh faham cikgu. Okay, next Okay, the point here is awak kena guna theorem. Okay, this is Pythagoras theorem kan. Okay, square root of squared plus squared. Dia ada satu set sekarang ni. Dia ada beza dia. Biasanya kita akan buat macam ni. So kita tulis in a normal situation yang kita belajar mula-mula, kita akan tulis macam ni. E equals to square root of A squared plus B squared. Tapi dalam kes macam ni, A dia jadi yang ni. A jadi X2 minus X1. B dia jadi Y2 minus Y1. Okay, kita nak mencari dia punya koordinat tau. That's why dia ada pasangan X dan Y. Tapi kita still guna function yang sama. Okay, masih lagi Pythagoras lah. Sebab kita menyelesaikan masalah segitiga. Okay, so this is example 5. Calculate the distance between. Okay, tengok yang A. Yang A ni kan, dia guna Pythagoras theorem. Kalau long distance, awak akan kira jarak. So akan kira jarak yang ni dulu. Kira jarak ini ke sini, point sini dulu. Kemudian pada sini pergi sini. So instead of awak buat macam tu, lebih baik kita terus lompat. Shortcut. Ni yang tadi kita cerita pasal shortcut. So kita nak cari dia punya shortcut, kita guna Pythagoras theorem lah. Okay, kalau awak cari satu-satu kan lagi banyak kerja lah. So dia akan bagi satu nilai kat sini kan. Ada satu nilai lagi XY kat sini. So daripada sini XY yang pertama ni, kira jarak sini, kemudian kira pula jarak XY kat sini. Banyak kerja kan. Kalau kita stop sini banyak kerja lah. Kita nak kira jarak ni dulu, kemudian nak tambah pula dengan jarak tu. So lebih baik kita guna Pythagoras theorem, kita terus shortcut. So terus dapat 5.83. Sama juga dengan B, shortcut. Okay, awak bila nampak aja dia bentuk segitiga, triangle. Dia ada 90, sini 90.
Okay, kalau dia suruh cari jarak PQ, terus saja guna Pythagoras. That's all. I'm going to stop notes Okay, this is the page. Okay, kat situ pun dia dah bagi rumus kat awak. Determine distance, mengenal pasti dia punya jarak dia. Okay, so ini senang je. Awak kira je unit dia berapa. So the first one ni, your answer is 6 kan? 6 units. Okay, boleh dapat tak 6 dia kira? Boleh. Okay, sini from P to Q is here. So awak kena kira sini lah. Ni 2, 4, 6. So kira je jarak dia. This is 6 units. Awak tulis units. Okay. Then R and S berapa? 6 units. Ini pun 6 units. So T dengan U dapat berapa? 9 9 units. 9. V and W? 10 units. 10 units. Okay, good. That's how you identify each one lah. V dengan W ni memanglah awak nampak dia pendek. Tapi awak kena tengok distance dia setiap satu box tu 2 jarak dia. Okay. Next. Dia dah start guna, ini dia dah start guna theorem ni. Kalau awak tak nampak kan, you can draw. Katakan awak tak nampak kan titik ni kan. Tak nampak titik, you can draw the distance. So boleh draw, macam ni, sini point sini, sini point sini. So yang tak bergerak ni ialah Y. So macam ni lah bentuk dia sebab Y tak bergerak. So yang ni X equals to 1, ini X equals to 6. So you're going to find the distance in between. Okay, ni 5 ya. Awak kena tengok distance in between. Okay. Kalau menyelesaikan masalah, kalau teacher tak nampak, going to draw. That's what I do. Kalau awak tak nampak, awak kena draw. Okay, ini direct ini direct. So 6 minus 1 lah sepatutnya. Ambil yang besar, tolak yang kecil Untuk dapatkan dia punya nilai units ni positif, awak ambil nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Okay, that's number 1. 2 dengan 3 sama lah. So I don't want to explain that one, sama je. Awak tolak je lah. Ini sama, ini sama. Ini sama, ini sama. Jadi awak tolak mana yang berbeza. Kena guna theorem boleh. Sebab ini distance dia macam ni. Condong. Ini pun distance dia macam ni. Garis dia bukan, dia memang straight line tapi dia condong. So ini kena guna theorem lah. Kena guna tadi. Square root of dua-dua ni awak kena guna macam ni. Square root of x2 minus x1 plus y2 minus y1. Dua-dua ni ada square. Okay. Kena guna rumus yang ni. Kita bagi contoh yang nombor 2 ni. Awak kena identify lah x1 dengan x2 awak. Okay, let's say teacher cakap which one is going to be my 1. Teacher nak letak yang ni 1. This is my s1, this is my y1. Set 1 tu mesti sama. So yang belakang, yang atas ni teacher nak letak set 2. x2 and y2. Awak kena tulis yang ni dulu sebelum masuk dalam punya formula. Then it's going to be square root of number yang pertama 2 lah. Minus berapa? 8. Plus y2 berapa? 10. Boleh tak ni? Minus negative 3. Betul tak? Cuba check teacher tulis. Negative 6 squared. Okay, let's say awak dapat negative 6 squared. So negatif kan dalam kurungan lah. Plus 13 squared. Okay, yang ni awak dapat 13 kan? 13 squared. Okay, bila awak kira yang ni tekan calculator. So ni square root of berapa? 205. Okay, 205, then you get the answer. 4 units. 4? 14 units. 14 pun salah. Siapa dapat jawapan? Tekan square root of 205. 14.31. 31? Betul ke 31? Ada jawapan lain tak? Semua tekan calculator. I got 14.31782, but then patutlah. So 31782 macam ni. Betul. Ada lagi yang belakang. Ada lagi kat belakang panjang.
Okay. So awak tak boleh lah ambil 31, betul tak? Kalau awak tulis 31 mestilah jawapan awak salah. Kalau dalam exam awak tulis 14.31, jawapan salah So we talking about distance. Mana ada kuasa 2? Salah lah, tak ada kuasa 2. Ni distance jarak, bukannya luas. Okay, again. Awak dapat tadi 14 point berapa? Read the answer. 40.317821063. 106 something kan? Okay. So your final answer awak boleh stop 2 decimal number, so it's going to be 32. Units ke? Kita mencari distance, so unit saja. So awak kena hati-hati careful with the decimal number, sebab kalau awak letak 31, awak takkan dapat markah untuk jawapan. Sekarang awak tulis jawapan boleh lah, tapi dalam exam kalau awak tulis 14.31, awak punya markah akan -1 sebab awak tak buat dia punya round off. Okay, sekarang kita kira yang ni. Okay, teacher nak tunjuk lagi satu cara. Sekarang teacher tukar Oh, tengok teacher tukar. Yang ni teacher nak jadikan S1. Ini teacher nak jadikan set yang kedua. Faham tak? So sekarang ni tadi teacher guna atas ni 2 kan? Awak tengok teacher tukar. Ni S1, Y1. Ini X2, Y2. Nampak tak? Teacher dah tukar kedudukan sekarang ni. Okay, let's try this one. Okay, kita buat pembuktian kedua Kalau kita tukar boleh atau tidak kita guna. Sebab nanti kan ada yang kawan awak ambil set 1 ke atas. Ada kawan awak yang ambil set 1 di bawah. Dia ambil koordinat tu tak sama. Okay, kita try yang set kedua. So dia akan jadi macam ni Okay, jadi rumus dia ialah X2 minus S1. Dalam kes macam ni teacher akan guna 8. Betul tak? Minus berapa? Yes, itulah. Okay, then plus kita buat sekarang Y2 minus Y1. Awak tengok formula dia dekat buku, sebab I cannot display the whole thing kat sini kan, screen kecil kan. Okay, what is my value for Y2? Give me the number. -3. -3. Okay, -3 minus Y1. 10. Okay, sekarang kita sedang buat pembuktian. Awak tengok nilai dia nanti dapat jawapan sama tak? Okay, ada kawan awak guna cara macam ni, ada kawan awak dia guna cara macam ni. Awak tengok the number is different. Ini 2 tolak 8, ini 8 tolak 2. Ada kawan awak yang guna cara macam ni. Okay, let's count out. Okay, equals to, kira yang ni. Yang depan ni berapa? 6. -13. Okay, awak dapat sini -13 kan. Tapi bila dia kuasa 2, dia square, dia kuasa 2, dia tak effect tau. Positif negatif ni tak effect tau. Sebab bila darab 2 kali, dia tetap dapat positif. So tekan yang ni sekarang, dapat berapa? Square root of? Betul tak? Dapat macam ni. Dapat. So your answer going to be 14.32 units. So perhatikan di sini, okay, teacher cakap tadi. So mana yang awak label tu set dia kena sama. Kalau sini awak label S1, ini tadi X2 kan, X2 minus S1. Sini suppose Y2 minus Y1. Sini pun sama juga, mesti X2 tolak X1. Sini mesti Y2 minus Y1. Set tu tak kira mana-mana awak ambil. Dia akan effect yang ni, dia positif negatif ni je yang akan effect. Ini akan jadi negatif, ini akan jadi negatif. Set yang ni yang belakang pula negatif. Tapi tak apa, sebab bila awak square, awak kuasa 2, dia akan dapat positif. Okay, square apa-apa number pun, number dia negatif ke positif ke, awak tetap akan dapat nilai dia positif juga. So it doesn't affect much lah. The most important thing yang awak label ni masih sama. Kalau yang ni awak ambil set yang pertama, maka ini akan jadi S1 Y1. Kalau ini awak ambil set yang kedua, dia akan jadi X2 Y2. Awak tak boleh ambil pasangan dia X1 Y2. Ini tak boleh. Yang ni cannot. Kalau ambil macam ni kan, awak memang kira salah lah nanti bila masuk dalam dia punya, dalam formula dia. Okay, awak label dulu. Tak apalah, yang ni pun boleh jadi, ini boleh juga jadi X2 Y2 boleh juga.
Kan kita dah buat pembuktian kan. Mana-mana pun boleh. Awak nak kalau ambil yang ni mestilah jadi 1, ini mestilah jadi X1, Y1. Mesti salah satu set yang pertama, salah satu set yang kedua. Yang paling penting set tu mesti sama lah nombor dia. Kalau satu kawan dia satu jugalah. Kalau dua kawan dia, pasangan dia dua jugalah. Macam tu lah. So I just show you the proof here. Okay, supaya awak ada idea dan awak nampak. Okay, kalau kita menggunakan nombor yang berbeza, jawapan masih sama. Dengan syarat kedudukan yang awak ambil tu mesti betul. Okay. Okay so kita punya discussion setakat notes je hari ni. So the next class lah baru kita continue application questions.